Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi ini kita dapat meneruskan pembelajaran kita berkenaan dengan hadis-hadis yang bertemakan kepada amal-amal yang boleh membawa kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus sambung kepada amal nombor 41. Siapa ada buku, dia boleh rujuk muka surat nombor 101. Amal nombor 41 ini seperti mana yang tuan-tuan lihat di nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu amal isteri yang taat kepada suaminya. Ini khas ataupun khusus untuk seorang perempuan yang bergelar isteri dan dalam hidupnya ia telah melakukan sebaik mungkin dia merupakan seorang isteri yang taat kepada suaminya. Berita gembira, berita baik bagi perempuan-perempuan tentang kelebihan yang sangat besar ini yang tidak ada pada orang lelaki. Orang lelaki tidak ada dalil yang khas menyebut tentang laluan ke syurga itu. Tapi perempuan Masya Allah disebutkan kelebihan-kelebihannya. Baik, dalam nota ini, dalam buku ini, penulis ini dia telah menukilkan kepada kita ada 4 hadis Nabi SAW. Jadi kita baca terlebih dahulu hadis yang pertama dalam buku muka surat 101. Siapa ada buku rujuk muka surat nombor 101. Hadis yang pertama datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza dhallatil mar'atu." Nabi SAW bersabda, apabila seorang perempuan itu dia mendirikan salat. Salat apa? Khamsaha, 5 waktunya. Maknanya dia buat salat wajib 5 waktu. Dia pelihara salat wajib 5 waktu. Wasamat syahraha. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia berpuasa penuh. Di bulan Ramadan, kalau dia uzur, dia ganti juga. Dia termasuk dalam berpuasa di bulan Ramadan. Wa hasanat farjaha. Dia menjaga kemaluannya. Maknanya dia tidak melakukan perbuatan zina. Kemudian wa ata'at ba'laha. Kemudian dia mentaati ba'laha. Ba'laha di sini merujuk kepada suaminya. Maknanya perempuan dalam hadis ini adalah isteri lah yang dia mentaati suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Nescaya dia, iaitu perempuan tadi, akan masuk ke dalam syurga melalui pintu yang mana sahaja yang dia kehendaki. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Masya Allah. Ini adalah kelebihannya yang Allah beri khas kepada perempuan yang dia bergelar isteri, yang dia jaga salat 5 waktu, dia puasa bulan Ramadan, dia jaga kemaluannya, maksudnya dia tidak melakukan perbuatan zina dan dia mentaati suaminya, maka Allah memberikan dia laluan masuk ke dalam syurga. Ikutlah pintu yang 8 pintu syurga tu, dia nak masuk pintu yang mana dia boleh masuk. Dia boleh masuk ikut pintu solat, dia boleh masuk ikut pintu orang kuat berpuasa, dia boleh masuk ikut pintu orang bersedekah, dia boleh masuk pada pintu orang yang berjihad. Ini kelebihan seorang perempuan, seorang isteri.
kepada suaminya. Laluan ke syurga. Nak ke syurga ini susah. Sebab itu banyak perkara yang perlu ditempuh oleh seorang perempuan. Dengan emosinya, dengan sikap yang ada pada pasangannya kan. Tapi moga-moga hadis ini memberikan kita kekuatan untuk kita terus bersabar, untuk kita terus untuk terus kita taat kepada pasangan, kepada suaminya. Kemudian kita lihat kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni, hadis ini dia datang daripada kisah seorang perempuan, bukan. Hadis kedua ni adalah dinukilkan cerita oleh Husain bin Mihsan. Husain bin Mihsan ni dia cerita tentang makcik dia. Yang mana makcik dia pernah datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Imran bin Husain dia nukilkan cerita yang makcik dia ni, makcik saudara dia ni pernah pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan ada sesuatu keperluan. Jadi dah selesai hajat makcik dia tadi ni, kemudian Nabi sempat memberi pesanan kepada makcik dia ni. Apa dia? Nabi SAW bertanya kepada perempuan itu, Adatu zaujin anti? Dia kata, Nabi tanya, apakah engkau mempunyai suami? Dia tanya pada makciknya kepada Husain bin Imran, ibu saudaranya Husain bin Mihsan. Maka perempuan dijawab, dia kata na'am, ya, aku masih ada suami. Dia kata. Lepas tu Nabi tanya, fa aina anti minhu? Nabi tanya, bagaimana engkau dah buat kepada dia? Maknanya Nabi tanya, bagaimanakah engkau memperlakukan diri engkau kepada suami engkau? Nabi tanya tentang perempuan ni, macam mana cara hidup dia bersama dengan suaminya. Lepas tu perempuan tu kata apa? Perempuan itu dia mengatakan apa? Dia kata ma'aluhu illa ma'ajastu anhu. Dia jawab, dia kata, aku tidak menolak permintaannya kecuali pada apa yang aku tak sanggup, aku melakukannya. Maknanya perempuan ni dia kata, saya buat yang terbaik untuk dia. Kan? Tapi kalau apa yang dia nak, apa yang aku boleh buat, apa yang aku tunaikan, aku akan tunaikan, kata perempuan ni. Tapi apa yang aku tak mampu, maka aku tak mampulah untuk menunaikannya. Lepas tu apa pesan Nabi kepada perempuan ini? Nabi kata, unzuri aina anti minhu. Nabi SAW berpesan kepadanya, Nabi kata, maka lihatlah. Maka Nabi kata, ambillah perhatian, kata Nabi. Engkau kena ambil perhatian tentang macam mana kedudukan engkau, cara engkau hidup bersama dengan suamimu. Maksudnya Nabi kata engkau kena, maksudnya Nabi kata kena ambil cakna. Kena selalu alert, kata Nabi, tentang macam mana engkau dengan suami engkau. Di hujung tu, kenapa Nabi pesan macam tu? Kerana Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. Nabi kata, ini kerana sesungguhnya dia, iaitu suamimu itu, adalah syurgamu ataupun nerakamu. Apa tak maksudnya? Maknanya, Nabi kata, syurga engkau ini sebenarnya ada pada suami engkau. Maksudnya, seorang isteri, dia boleh gunakan suami dia itu untuk dia masuk syurga, ataupun suami dia itu adalah laluan dia nak pergi ke neraka. Pada suami itu, dia adalah laluan nak ke syurga, suami itu juga
adalah laluan untuk dia pergi neraka. Bukan suami tu jahat bawa dia ke neraka. Maksud dia adalah kalau perempuan ini dia memenuhi tanggungjawab dia sebagai seorang isteri kepada suaminya, maka itulah laluan dia ke syurga. Tapi kalau perempuan ini dia tidak menunaikan keperluan dia sebagai isteri seperti mana yang Allah dan Rasul nak. Okey? Seperti mana yang Allah perintahkan, Rasul perintahkan, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Seperti mana kita pernah baca pada minggu lepas. Masih ingat lagi pada amal pada amal cerita tentang ibu bapa pada amal nombor 32. Yang mana ingat Nabi pesan kepada sahabat itu, Nabi kata, emak dan bapa kamu itu adalah pintu syurga. Terserah kepada kamu. Kamu nak jaga pintu tu dengan baik ke ataupun kamu nak hancurkan dia. Maknanya orang perempuan kalau dia bergelar isteri, dia bersuami, maka suami dia itu adalah laluan dia untuk dia ke syurga ataupun akan bawa dia masuk ke dalam api neraka. Jadi kena perhatikan baik-baik. Tengok diri kita ni. Sebagai seorang isteri, lihat apa kewajipan yang aku dah buat, apa kekurangan yang aku dah buat, kan? Itu itu dia antara cara untuk kita bagi seorang isteri laluannya ke syurga. Dan lepas ni kita akan baca hadis lain yang Nabi ajar macam mana cara nak pastikan dia termasuk dalam isteri yang taat pada Allah Azza wa Jalla. Okay, kita pergi kepada hadis ketiga. Hadis ketiga dan hadis keempat sebenarnya dia lebih kurang sama. Tapi hadis empat tu ada dalam buku. Saya tak bawa dalam nota ni, tapi saya hanya bawa pada hadis yang ketiga. Hadis ketiga ni, hadis yang Nabi mengajar kepada perempuan macam mana dia nak ambil hati suaminya. Macam mana dia nak pastikan suami dia ini tak marah pada dia. Sebab dia nak dapat suami dia laluan ke syurga tu. Maka dalam hadis riwayat Al-Imam Tabrani dalam buku muka surat nombor 102, sabda Nabi SAW, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Nabi kata, maukah kamu semua? Yang hadis ni sebenarnya adalah datangnya daripada Anas radhiyallahu anhu. Nabi kata, maukah kamu semua aku bagi tahu tentang wanita-wanita yang akan jadi penghuni syurga? Maka para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, of course ya Rasulullah, kami nak tahu siapa wanita penghuni syurga tu. Maka Nabi SAW bersabda, kullu waludin wa wududin, wadudin, kullu waludin wadudin, iaitu setiap wanita yang subur, wanita yang melahirkan anak dan penuh kasih sayang. Wadud ni merujuk kepada penuh dengan kasih sayang dia. Kasih dia kepada siapa? Kepada suaminya. Kita tengok macam mana perempuan dibuat. Idza ghadibat au usiya ilaiha au ghadiba zawjuha qalat. Apabila isteri ni dia marah ataupun dibuat kepadanya sesuatu yang tidak baik kepadanya, ataupun suaminya yang marah. Maknanya situasi satu memang perempuan ni dia patut marah. Ada sesuatu yang pasangan dia dah buat menyebabkan dia boleh jadi marah. Ataupun dia sendiri yang bersalah yang menyebabkan suami dia marah, maka dia akan berkata. Dia berkata maksudnya dia buat apa perempuan ni? Waktu malam, dia pergi kepada suaminya, dia kata, hadhihi yadi, fi yadidika. Maknanya perempuan tu dia buat apa? Dia pegang tangan suaminya, dia kata, tanganku ini berada di tanganmu.
Dia kata, dia tak tangan dia, pegang tangan. Maknanya sebenarnya dia nak pujuk suami dia tu. Dia kalau kita baca hadis ni kan, perempuan ni dia beralah sebenarnya. Dia beralah. Walaupun dia tak salah pun. Kan? Dia dibuat sesuatu yang tak baik pada dia, tapi dia tahan diri dia. Dia sabar dengan kerenah suaminya. Ataupun dia sendiri yang bersalah, maka dia akan pegang tangan suaminya, dia akan cakap, tanganku ini berada di tanganmu. La aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mataku sehinggalah engkau rela kepada diriku. Rela ni maknanya sehinggalah engkau redha kepada diriku. Maksudnya perempuan ni, dia tahu. Kalau kita baca tadi, ingat tak mula-mula hadis tu, nak depan-depan kan, Nabi kata, korang semua ni nak tahu tak siapa wanita yang akan masuk syurga? Siapa wanita akan jadi penghuni syurga? Maka Nabi kata, para sahabat kata, ya kami nak tahu siapa wanita tu. Maka kata Nabi kata, wanita itu adalah seorang isteri yang dia boleh marah. Yang pertama, yang dia melahirkan anak. Melahirkan anak ni maknanya susah payahnya dia tu kan, perempuan kan, kita fahamkan nak lahir anak ni, ya Allah. Hanya orang pernah melahirkan anak je dia tahu macam mana nak perasaan melahirkan anak kan. Jadi apabila perempuan subur ni, maksudnya perempuan tu dia banyak melahirkan anak, maka ialah kan nak besarkan anak, kepayahan dia nak lahir lagi, nak mengandung lagi, nak lahir lagi, lepas tu nak dia nak membesarkan lagi anak tu, dan dia sangat sayang kepada suaminya. Jadi dalam hidup dia perempuan yang sangat bertolak ansur. Dan dia ni pula sanggup korbankan diri dia, macam dia sendiri diperlakukan, dia tak bersalah, tapi suami dia bersalah, tapi dia tetap juga dia nak minta maaf kepada suaminya. Dengan dia pegang tangan suaminya, dia kata, aku tak akan tidur. Aku tidak akan dapat pejamkan mata aku melainkan engkau memberikan keredaan kepadaku. Soalannya dalam bahasa kita, perempuan dia kata, saya minta maaf ya bang. Saya pegang tangan abang ni, tengok tangan abang ni. Saya pegang dia kenapa? Sebab tangan kan dia pegang. Dia kata seolah-olahnya abang ni dengan tangan saya tak boleh nak dipisahkan ni, dia katakan. Dia kata, saya minta maaf ya. Maafkanlah saya. Saya takkan boleh pejam mata melainkan saya diberikan kemaafan. Saya seolah kita tak redha ni, maksudnya macam engkau rela ni, macam seolah-olahnya kita tak buat masalah lah pada suami tu. Maka perempuan yang sebegini, Allah Ta'ala memberikan dengan pengorbanan diri dengan melahirkan anak, lepas tu tahan lagi perasaan, lepas tu dia pula pergi minta kemaafan tu supaya apa? Supaya dia nak dapat, supaya suami dia redha pada dia, sampai dia boleh maafkan dia. Maka perempuan ini di antara calon ahli syurga. Kalau kita baca hadis nombor 4, tapi tak ada nota ni. Hadis nombor 4 ni, hadis tu dia sebut apabila perempuan itu dia wadud, maknanya dia sangat sayang kepada pasangannya. Lepas tu dia subur, banyak melahirkan anak. Yang apabila dia menzalimi atau dia dizalimi, dia akan cakap pada suaminya, dia akan kata, hazihi nasiyati biyadika. Dia kata, umbun-umbunku ada di tanganmu. La azuku ghamdan hatta tarda. Aku tidak akan pejamkan mataku sampailah engkau redha. Maksudnya perempuan ni dia korbankan diri dia kan. Yalah, kita nak cakap pun, tapi hadis ni orang lelaki jangan gunakan kesempatan untuk menganiaya wanita. Jangan salah faham. Hadis ni nak menunjukkan tentang perempuan ni, dia bersalah. Kalau dia bersalah, memanglah dia minta maaf tu, of course lah. Ni kalau dia pun tak bersalah, pihak pasangan dia yang membuat masalah kepada dia, tapi dia tetap minta redha pada pasangan dia, minta redha pada suaminya. Mana hadis ni dia mengkaitkan bahawa pada amal nombor 41
Allah menempatkan kita ke syurga-Nya. Baik, kita pergi kepada amalan kedua. Okey, amalan nombor 42. Amalan nombor 42 adalah amalan orang yang berdikari. Boleh tuan letak macam tu. Ataupun dalam buku ni dia kata amalan orang yang tidak meminta. Dia buat sendiri, dia buat. Kalau mampu dia, kalau mampu, maknanya dia akan elakkan daripada dia minta tolong pada orang. Dia usaha untuk dia tak minta tolong pada orang. Ada kelebihan dia. Sangat menarik pada amalan nombor 42 ni. Maknanya orang yang independen ni. Okey, kita baca ada 2 hadis yang dinukilkan dalam buku ini. Kita tengok hadis pertama. Hadis pertama ni adalah daripada kisah Thauban. Thauban ni ejaan dia huruf Tha, Waw, Ba, Alif, Nun. Thauban. Nanti kat hadis kedua kita akan jumpa. Nama ni adalah Thauban. Thauban ni suatu hari dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata man takaffala li alla yas'ala an-nas syai'a. Nabi kata sesiapa yang dapat beri jaminan kepada diriku untuk dia tidak minta kepada manusia. Maksudnya Nabi kata siapa di antara korang ni yang dia boleh jamin bahawa dia tak akan minta-minta pada manusia. Nabi kata wa atakaffalu lahu bil jannah, sehinggalah aku akan menjamin baginya syurga. Maknanya Nabi kata aku jamin dia akan dapat syurga Allah kalau dia boleh jamin, dia boleh buat, dia tak minta-minta pada manusia. Nabi bertanya soalan. Nabi tanya siapa boleh jamin? Lepas tu dalam majlis Nabi tu Thauban dia kata ana, saya jamin saya tak akan minta-minta pada orang. Dia kata sebab kalau dia boleh buat macam tu, Nabi akan janji syurga untuk dia. Dia kata saya buat. Lepas tu kata periwayat hadis ni dia cakap apa? Dia kata fakana la yas'alu ahadan syai'a. Maka sejak dari itu Thauban ni sendiri dia tak pernah minta sesuatu pun kepada manusia lain. Hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya. Okey, kita baca hadis dua, kita akan tengok contoh. Apa yang Thauban ni, dia punya nak dapat syurga yang Nabi jamin bagi siapa-siapa yang boleh buat kerja sendiri, independen, tak nak minta-minta pada orang lain ni. Pada hadis kedua kita akan jumpa contoh dia. Contoh dia apa? Contoh dia, ini hadis ni dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan juga hadis riwayat Ahmad. Maka Thauban ni satu hari, dia buat apa? Kita tengok riwayat ni, dia kata, fakana Thaubanu yaqa'u sautuhu wa huwa rakibun. Thauban satu hari, cemeti dia. Faham tak cemeti? Dia kan kalau kita naik kuda kan kita kena ada macam tali kan, ketuk ataupun macam kalau orang macam tali cemeti, dia ada tali cemeti. Waktu dia naik tunggangan dia tu jatuh, tali tu jatuh kat bawah. Masa tu dia sedang menunggang haiwan dia. Tapi dia buat apa tahu? Fala yaqulu li ahadin nawilnihi hatta yanzilu fayakhudhahu. Yang mana dia ni dia buat apa? Dia tak pergi minta tolong orang dekat bawah tu macam tolong ambil sekejap untuk saya, cemeti sejatuh. Tak, dia tak minta tolong. Dia turun sendiri, dia ambil cemeti dia. Sedangkan dia boleh pun minta tolong ke orang, betul tak? Minta tolong ke orang. Tolong sekejap, tolong ambil barang saya tu, ambil cemeti saya. Thauban sejak daripada hadis yang dia dengar Nabi sebut, yang kita baca hadis pertama tadi, dia tak nak. Lagi dah mampu dia buat sendiri, dia akan buat sendiri. Kerana dia tahu Nabi menjamin untuknya syurga. Hadis ni. Hadis ni tuan-tuan, Masya Allah. Kita kena belajar untuk kita independen. Untuk kita berdikari.
Kalau kita boleh buat sendiri, kita boleh buat sendiri. Walaupun ada orang lain boleh tolong, kalau kita mampu, kita buat sendiri. Moga-moga kita dapat termasuk dalam kumpulan orang yang buat amal nombor 42. Yang jelas ya? Boleh faham insya-Allah. Kita pergi kepada amalan nombor 43. Amalan nombor 43 adalah amalan mana-mana manusia yang dia pasrah, dia redha Allah tu sebagai Tuhannya, dia redha Islam itu sebagai agama dia redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Maknanya dia tak merungut ajaran Islam, dia tak merungut syariat-syariat Allah, dia patuh, dia taat. Tapi kalau yang jenis cakap, sikit tak boleh, sikit tak boleh. Apalah nak kena buat ni lah, nak kena buat ni lah kan. Kalau orang yang macam tu, dia telah terlepas peluang untuk mendapat berada pada amalan nombor 44. Amalan nombor 44 ni dia terima apa saja yang Islam suruh buat, apa syariat agama dia terima, dia redha, dia patuh, dia pasrah. Maka kita boleh dimasukkan Allah ke dalam syurga. Dalam buku ni ada 2 hadis, maka kita tengok dulu hadis yang pertama. Hadis pertama sabda Nabi SAW, ya Aba Sa'idin. Nabi kata, wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id di sini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi kata, wahai Abu Sa'id, man radiya billahi rabba. Siapa yang redha menjadikan Allah itu sebagai Rabb, wabil islami dina, dia redha Islam itu sebagai agamanya, wabi Muhammadin nabiyya, dia redha Nabi Muhammad itu sebagai nabinya, wajabat lahul jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Okey. Hadis lain yang Nabi sebut supaya jadikan hadis tadi sebagai zikir. Dalam hadis Nabi kata, man qala, sesiapa yang mengatakan wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyyan sallallahu alaihi wasallam rasula, kan, wajabat lahul jannah. Daripada hadis inilah keluarnya zikir pagi, keluarnya zikir petang. Aku redha menjadikan Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai utusan Allah. Nabi kata dia pasti masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi boleh amalkan zikir ni, raditu billah rabba tu, boleh jadi zikir pagi dan petang. Moga-moga apabila kita sebut, betul-betul lah hati kita jadi lapang ya untuk kita menerima Allah, menerima Rasul, terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala melalui jalan amalan nombor 43. Kita pergi amalan nombor 44. Amalan nombor 44 adalah amalan khusus. Kalau amalan 41 tadi khusus kepada perempuan, ini khusus pula kepada tukang azan. Kalau amalan nombor 43 tadi, siapa-siapa boleh dapat. Amalan nombor 42, lelaki dan perempuan pun berpeluang. Tapi amalan nombor 44 ini dia khusus kepada orang yang melaunkan azan semasa dihidup di dunia. Jadi kita terus pergi kepada hadis yang kedua lah. Hadis kedua ni dia lebih jelas sikit. Okey, hadis kedua ni dalam buku ni memang dikemukakan 2 hadis. Hadis kedua ni adalah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, sesiapa, ni bermaksud, Nabi kata, man adzana ithnataini asyrata sana. Sesiapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun,
maka dia pasti akan masuk ke dalam syurga. Pasti dia masuk dalam syurga. Inilah kita punya dalil, inilah merupakan poin yang kita nak jadikan sebagai amal tukang azan tadi. Dia pasti masuk syurga. Dan ditulis baginya dengan sebab azannya itu sebanyak 60 kebaikan setiap hari sebenarnya. Setiap hari dia azan, Allah Ta'ala akan beri dia 60 kebaikan. Dan 30 kebaikan untuk iqamah yang dia kumandangkan. Iqamah ni yang nak panggil jemaah-jemaah supaya berada di dalam saf. Lepas tu imam dah nak mengerjakan ibadat solat tu. Solat fardu tu, makmum nak ikut tu, itulah iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi setiap kali muazzin itu azan, Allah Ta'ala akan catat untuknya 60 kebaikan. Setiap kali dia iqamahkan, Allah catat kepadanya 30 kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Okay. Kalau kita baca pada hadis yang pertama, hadis pertama ni adalah hadis Allah cerita tentang orang yang azan ni, dia dapat satu keistimewaan lain yang dia ini masuk dalam syurga, tapi cara Nabi cerita ni, Nabi cerita tentang hari Jumaat. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala akan membangkitkan hari-hari pada hari kiamat dalam bentuk yang nyata. Maksudnya, kita kan tahu hari akhirat ni macam-macam benda yang kita tak pernah sentuh, benda kita tak nampak, kita akan nampak. Benda yang kita tak boleh sentuh, kita akan nampak dia. Kan? Macam pahala kan. Kita tak nampak dia. Sekarang kita buat, kita tak ada pegang, kita tak boleh nampak dia. Tapi nanti di akhirat pahala Allah tukar menjadi cahaya. Kan? Maka nanti hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari-hari ni Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam bentuk yang nyata. Dan Allah Ta'ala akan bangkitkan hari Jumaat dalam bentuk keluar cahaya yang sangat terang. Okey. Orang-orang, maksudnya masa dekat dunia masih ada, siapa-siapa yang dia menghidupkan Jumaat tu, maksudnya dia guna betul-betul hari Jumaat tu. Sebab kita tahu kan hari Jumaat adalah hari yang sebaik-baik hari. Dia gunakan beribadat. Kalau orang lelaki ni dia gunakan untuk dia pergi awal ke masjid, dia gunakan untuk mendengar khutbah, dia tunaikan solat Jumaat. Ada orang gunakan hari Jumaat ni untuk dia selawat dan salam kepada Nabi, kan? Nanti di hari akhirat, hari Jumaat ini Allah datangkan kepadanya hari Jumaat nanti, dia akan orang-orang menghidupkan Jumaat, dia akan mengelilingi cahaya tadi tu. Dia akan berada pada cahaya hari Jumaat tadi, umpama seorang pengantin wanita yang dihadiahkan kepada mempelai lelaki. Maksudnya kan duduk rapat kan, sangat bahagia sebab ada pasangan pengantin perempuan kan. Untuk ialah menunjukkan umpama pengantin lelaki didatangkan, dibawa kepadanya pasangannya pengantin perempuan kan, dengan gembira, dengan happynya kan, dengan bahagianya kan, sebab dapat bertemu dengan mempelai dia kan. Umpama begitulah hari Jumaat itu dengan orang yang menghidupkan Jumaat itu. Lepas tu Allah kata, Nabi sebut dalam hadis dia, cahaya itu akan menerangi mereka yang berjalan di bawah cahayanya, sedangkan warna mereka itu sendiri yang maksud tadi umpama salju putih. Salji yang putih, dan bau mereka yang harum semerbak minyak kasturi. Maknanya ayat ni, hadis ni menceritakan tentang kelebihan orang-orang yang menghidupkan hari Jumaat. Dia penuhi dengan buat ibadat kepada Allah. Nanti mereka ini akan dapat cahaya Jumaat itu yang terang, yang akan kena kepada orang-orang yang menghidupkan hari Jumaat itu. Lepas tu Nabi sambung. Nabi kata, segenap jin dan manusia yang ada kat padang mahsyar tu tengok, tercengang, sangat kaget. Kan? Melihat
orang yang hidupkan hari Jumaat tu sampailah masuk syurga. Cahaya tu bimbing dia sampailah orang tu masuk syurga. Lepas tu Nabi kata tidak ada orang lain yang boleh ikut bercampur dengan mereka yang hidupkan hari Jumaat itu melainkan para muazzin yang mengharapkan pahala dari Allah. Maksudnya orang lain semua tak boleh masuk dalam grup orang yang hidupkan hari Jumaat tadi. Yang hari Jumaat itu sendiri mengeluarkan cahaya dia di akhirat. Bawa mereka sampai ke syurga. Nabi kata orang lain semua tercengang. Kaget tengok. Oi, bagusnya orang hidup hari Jumaat ni kan. Tapi Nabi kata ada orang lain yang dia boleh ikut join orang yang hidup hari Jumaat itu siapa dia? Orang yang azan ketika di dunia tapi dia ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Ini kelebihan orang yang melakukan azan. Sebab apa? Kadang-kadang alur azan kan panggil orang datang solat, buat announcement pada orang kan, kita tengah leka bersembang, tengah leka tak perasan waktu. Sebab itu syariat azan ni nak ingatkan orang. Oh, dah masuk waktu solat ya. Masya Allah, bersiap-siap nak pergi sembahyang. Lepas tu ajak orang pergi sembahyang, hayya ala solat kan. Kerjanya melaungkan azan. Ingatkan orang tentang waktu solat dah masuk. Ajak orang pergi solat, maka kelebihan dia kalau dia buat ikhlas kerana Allah, maka orang itu dia layak untuk bersama dengan orang-orang yang menghidupkan hari Jumaatnya melakukan ibadat. Okay, habislah amalan nombor 44. Amalan nombor 45, amalan nombor 45 adalah amalan manusia yang dia meminjamkan haiwan yang mempunyai susu kepada orang lain. Tentulah haiwan yang bertina yang mempunyai susu, yang mana dia pinjamkan haiwan itu kepada jiran dia, kepada kawan dia, supaya jiran dia itu boleh manfaatkan susu yang ada pada kambing tu. Daripada lembu yang betina tu ke haiwan. Dia bagi manfaat kepada orang dengan dia memberi susu lah. Tapi dalam bentuk dia meminjamkan haiwan. Sebab kalau kita bagi susu, mungkin kita bagi 1 cawan saja, mungkin 1 liter saja. Tapi kalau dia bagi kambing tu, ikut kau lah kau nak perah berapa banyak kan daripada kambing kan. Dia berbeza dengan kita dah suka siap-siap. Dia berikan kambing tu. Yang mana perbuatan ni ada dinyatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda arba'una, ada 40 khoslatan, ada 40 sifat. Maksud Nabi kata ada 40 ciri. Ada 40 sifat. Bila Nabi sebut ada 40 sifat, 40 ciri. Tapi Nabi tak sebut nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai 40. Nabi tak senaraikan ke 40 tu. Cuma Nabi sebut a'lahunna. Nabi kata antara 40 tu sifat orang-orang yang buat kebaikan ni, Nabi kata yang paling tinggi, kata Nabi, manihatul anzi. Manihatul anzi. Manihah ni maknanya yang besar lah. Al-anzi. Al-anzi di sini dia merujuk macam ni. Bukan. Manihah ni bukan besar. Manihah ni maknanya al-anzi tu kambing. Budak al-anzi tu kambing betina sebab dia ada susu kan, kambing betina. Manihah ni dia merujuk kepada perkataan dia sebenarnya dia merujuk kepada perkataan dia memberi pinjam. Manihah ni dia ada kambing betina, dia beri kepada orang lain kambing dia tadi tu. Dia beri dekat sini maksudnya dia beri pinjam. Macam dia kata kat kawan dia, nah, kambing betina aku ni tengah banyak susu ni. Aku pinjamkan kambing ni pada kau. Kau ambillah kambing ni beberapa hari. Ikutlah susu tu kau nak perah banyak. Kau ambil kambing ni, nanti kau pulang balik.
Kambing tu. Itu dipanggil perkataan yang lebih tepat kepada perkataan manihatu. Memberikan kambing tu tuan-tuan kena tulis sikit lah. Memberikan tu catat. Bukan memberikan bagi terus. Maksudnya memberikan di situ maknanya memberi pinjam kambing itu kepada orang lain. Nabi sebut dalam banyak-banyak 40 tu Nabi kata antara yang tinggi, Nabi kata yang tertinggi adalah perbuatan ni. Dan Nabi kata ma ya'malu rajulun bi khoslatin minha, dan tidaklah seseorang yang mengamalkan salah satu daripada sifat-sifat tersebut. Maksudnya kalau kita boleh buat 40 sifat tu, dia dah dapat dah kelebihan tu. Cuma Nabi hanya sebut satu dalam hadis ini. Nabi kata, tapi dengan syarat apa? Nabi kata, roja'a sawabiha, mengharapkan pahala, wa tasdiqa maw'udiha, dan dia meyakini janji Allah terhadap kelebihan meminjamkan haiwan tu. Dia kata ada dua. Yang pertama, dia harapkan pahala, aku beri pinjam kambing ini yang ada susu kepada orang lain. Dia harapkan pahala supaya Allah balas perbuatan dia, dan dia yakin bahawa memang ada kelebihan dia kalau aku bagi pinjam haiwan ni kepada aku, yakin dengan janji Allah ni. Maka Nabi kata apa? Illa adkhalahu Allahu bihal jannah, melainkan Allah akan memasukkan insan tersebut ke dalam syurga kerana perbuatan itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jelas faham tak maksud dia? Cuma dalam hadis yang kita nukilkan ni, kita tak jumpa dalam hadis yang kita ada dalam buku ni. Hadis ni dia tak sebut ke-39 amalan lain di lain lah. Kena carilah hadis-hadis lain yang kita kena cari hadis macam ni. Saya punya line ni, saya wallahu alam kenapa line saya ni dia tak berapa baik. Sekejap Okey. Hadis ni dia tak sebut 39 amal lain. Tu kita kena cari hadis lain lah yang menyebut 40 ni. Tapi cukuplah dengan kita tahu yang pertama ni. Sebab apa? Sebab dia memberi, dia ada kaitan dengan memberi minuman kepada orang lain, tapi sebab dia bagi pinjam tu, maknanya dia tidak ada sukatan lah. Kan terserah pada orang tu nak ambil banyak mana. Tentang memberi minuman haiwan yang bersusu kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam. Kan? Kalau kita betul-betul nak amal hadis ni, so kita kena ada haiwan ternakan yang betina lah, yang mempunyai susu lah. Lembu pun boleh, kambing pun boleh. Kalau kita memang kebetulan kita ni memang mengembala, kita ada farm kan, kita ada ladang yang membela lembu, kambing, betina, kita beri pada orang. Kan pinjam, nanti pulangkan dalam tempoh yang tertentu. Okay. Kemudian kita pergi kepada amalan nombor 46. Amalan nombor 46 ni adalah amalan orang yang mati dibunuh kerana dia mempertahankan harta dia. Pencuri masuk, dia pertahankan harta dia daripada dia ambil, maka akhirnya dia dibunuh. Contohlah kan, macam kita berjalan ada orang berjalan bawa handbag kan, tiba-tiba ada peragut tarik handbag dia tu. Dia pertahankan harta yang dia ada tu, tiba akhirnya dia terbunuh. Dia jatuh ke dia pukul ke, kan dia mati, dia boleh dapat dalam amal ke-46 ini sebab ada hadis Nabi SAW. Dalam buku ni dinukilkan ada dua hadis. Hadis pertama sabda Nabi SAW, man qutila duna malihi mazluman falahul jannah. Sesiapa yang dia terbunuh secara zalim, secara teraniaya, kerana dia mempertahankan hartanya, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan
dalam sunannya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW menyebutkan, Nabi tidak sebut syurga. Hadis kedua ni. Cuma Nabi kata, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan harta dia, fahuwa syahidun. Maka dia itu mati syahid. Orang yang mati syahid, siapa yang dah ikut kelas saya pada setiap hari Ahad tu, Alam Barzah, kita telah belajar, orang yang mati syahid ini di sini maknanya syahid akhirat. Maksudnya dia dapat pahala di hari akhirat seperti orang yang mati syahid berperang. Dia panggil syahid akhirat. So dia akan masuk ke dalam syurga. Habis hadis nombor 47. Amalan nombor 47. Kita pergi kepada hadis nombor amalan nombor yang berikutnya adalah amalan yang ke-47. Kita habiskan sampai 50 pada hari ini. Amalan nombor 47 adalah amalan 47 ke? 47 ya. 47 adalah amalan ini khusus bagi wanita yang melahirkan anak saja. Kalau tadi kisah wanita yang dia telah melahirkan anak juga tapi dia taat pada suami. Ini cerita tentang khas untuk wanita yang melahirkan anak semasa dia nifas itu dia meninggal. Dia meninggal ketika dia melahirkan anak. Dalam buku ini ada satu hadis yang dinukilkan oleh penulis kitab ini, iaitu hadisnya didatangnya daripada sahabat yang bernama Rashid bin Hubaysh radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata mati di jalan Allah. Tulis kat situ mati di jalan Allah ni maknanya mati berperang. Di jalan Allah adalah syahid. Mati kerana penyakit ta'un adalah syahid. Mati kerana tenggelam, bukan tenggelam tu, tenggelam adalah syahidun. Mati kerana penyakit dalam perutnya adalah mati syahid. Wan nufatha'u yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah. Dan juga orang yang mati syahid adalah wanita yang mati ketika nifas akan ditarik oleh anaknya dengan tali pusatnya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni statusnya hasan, riwayat Ahmad dalam musnadnya. Ini juga kita sebut ni tentang perempuan yang dia meninggal. Dia meninggal ketika dia melahirkan anak. Maka tali pusat yang ada pada anak yang dia telah melahirkan anak tadi tu, anak tu akan menarik dia. Tali pusat tu akan digunakan untuk menarik dia. Anak dia tadi tu kita sedia maklum, kita belajar hadis sebelum ni kan. Kalau mati kehilangan orang tersayangkan, contohnya anak, memang anak tu kita sedia maklum Allah bagi rahmatnya banyak, dia akan masuk syurga. Maka dengan anak tu sendiri, menarik ibunya yang mati ketika melahirkan dia masuk ke dalam syurga. Ini khas bagi, amal ini khas bagi wanita yang mati ketika dia melahirkan anaknya. Kemudian kita pergi kepada amal nombor 48. Amal nombor 48 ni semua orang boleh dapat. Dia tidak terhad kepada mana-mana jantina. Amalan nombor 48 ni adalah seseorang yang meninggal bukan di tempat kelahirannya. Maksudnya dia mati bukan di tempat dia lahir. Boleh dapat peluang amal nombor 48 ni. Tapi dia mati dekat tempat yang dia mati tu, mestilah dia berada pada tempat yang meninggal tu, dia tak buat perkara-perkara keburukan lah. Tentu dia macam dia pergi berhijrah ke negara luar dengan yang untuk mencari rezeki Allah, tiba-tiba dia meninggal dekat sana. Dia boleh termasuk kepada amal nombor 48. Okey, amalan nombor 48 ini dalam buku ini
disebutkan hadis yang datangnya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi SAW nak menyembayangkan, Nabi dia nak menyembayangkan, mensolatkan seorang lelaki yang dia meninggal di bumi Madinah. Maknanya ketika Nabi berada di Madinah, Nabi menjadi imam, Nabi nak solatkan jenazah. Jadi cerita dia ada seorang lelaki meninggal di Madinah. Nabi pun nak menyembangkan, maafkan saya baiki sikit dekat terjemahan tu, menyembayangkan ataupun mensolatkanlah mudah, mengerjakan solat jenazah kepada lelaki yang meninggal ni. Tapi Nabi SAW kata kepada orang lain, Nabi kata, oh alangkah baiknya lah kalau dia ni meninggal bukan di tanah kelahirannya. Maknanya orang ni lahir kat Madinah lah. Dibesarkan di Madinah, dia lahir kat bumi Madinah. Dan dia lahir kat Madinah dan dia mati dekat Madinah tu. Jadi Nabi cakap lah, oh jenazah ni kalaulah dia mati bukanlah di Madinah. Maknanya bukanlah dia mati di tempat kelahirannya. Maka sahabat ni, biasalah kan sahabat Nabi, dia kalau tak faham, tak jelas, dia bertanya. Mereka bertanya, lima ya Rasulullah. Kenapa engkau cakap macam tu? Maksudnya, mengapa sedemikian ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, Innar rajula idza mata fi ghairil maulidihi. Nabi kata sesungguhnya apabila ada seorang lelaki meninggal bukan di tanah kelahirannya, qisa lahu min maulidihi ila munqati'i atharihi fil jannah, maka dia akan diukur jarak antara kelahirannya sampai ke tempat dia meninggal, sehingga ke tempat dia meninggal sebagai tempat dia di dalam syurga. Hadis riwayat Ahmad. Okey, maksudnya apa? Okey, maksudnya begini. Maksudnya, kalau hadiri riwayat, ada riwayat lain Ibnu Hibban mengulas, maksudnya adalah orang ini dia akan masuk syurga, tapi keluasan syurganya akan diukur jarak antara tempat kelahirannya dengan tempat dia meninggal dunia. Itu maksud hadis ni. Maknanya kalau dia masuk syurga, kalau dia meninggal jauh daripada tempat bumi dia berada, tempat dia dibesarkan, tempat dia dilahirkan, dibesarkan tadi, jarak syurga dia tu akan diluaskan, diukur daripada jarak dia, tempat dia dibesarkan, dilahirkan tadi, sehinggalah dengan jarak dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia berada di tempat itu, sudah pasti dia tidaklah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Dia terikat pada syarat-syarat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Hanya hadis tu dia memang sebut macam tu. Wallahu ta'ala alam. Macam mana bentuknya, Wallahu ta'ala. Tapi Nabi sebut memang terang-terang begitu. Lepas tu para ulama hadis, kalau kita baca hadis lain kan, ni hadis riwayat Ahmad. Kalau kita baca dalam hadis riwayat lain, riwayat Ibnu Hibban dia letakkan hadis ni di bawah bab apa tahu? Kalau siapa ada buku, dia boleh tengok buku surat nombor 112. Hadis riwayat Ibnu Hibban dia letak tajuk macam ni. Dia kata zikru, penyebutan, i'ta'illah, maksudnya penyebutan pemberian Allah bagi orang yang meninggal di tempat yang asing, seperti jarak antara tanah kelahirannya sampai ke akhir urusannya, iaitu hidupnya di syurga. Itu bab yang dinyatakan oleh Al-Imamu Ibn Hibban. Antara ulama yang kita tahu kan, macam contoh dulu pernah berlaku kepada almarhum Profesor Dr. Harudin kan, contoh kan.
Beliau sendiri kan pergi berubat dekat luar dan akhirnya meninggal beliau di tempat asing, di negara orang lain. Semoga-moga Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga, dan jarak syurga dia itu, keluasan syurganya itu diukur daripada jarak dia meninggal, diukur daripada tempat dia dilahirkan. Wallahu ta'ala a'lam. Maka kita pergi kepada amal yang ke-49. Amal nombor 49 ini adalah amal yang ini kita hanya dapat kalau ketika kita meninggal lah. Meninggal iaitu ketika kita disolatkan oleh orang lain. Disolatkan oleh orang lain, dalam hadis kata, jemaah yang menyembayangkan jenazah seseorang itu, dia disolatkan oleh 3 saf. Dia tak cakap berapa orang, tapi dia kena buat 3 saf. Hadis yang pertama adalah hadis datangnya daripada Malik bin Khubairah radhiyallahu anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tiadalah mana-mana orang Islam yang mutu, dia meninggal, fayusalli alaihi thalathatu sufufin, kemudian dia disalatkan oleh 3 saf orang-orang Islam, illa aujaba, melainkan ia dipastikan. Maksudnya apa? Melainkan ia pasti masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Abu Daud. Aujaba tu maksudnya adalah wajib lah. Tapi kita terjemahkan terus dengan wajib apa? Wajib ia masuk ke dalam syurga. Sebab itu sunnah, kalau kita tengok orang salat jenazah kan, kalau kita tengok salat jenazah khususnya yang sedikit bilangannya, maka bahagikanlah saf itu menjadi 3 saf. Lebih tak apa, tapi buatlah dengan sebaik 3 saf dalam hadis ini, seperti mana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca hadis lain yang boleh dapat syafaat orang yang mati, dia boleh dapat syafaat orang yang hidup melalui doa-doa orang yang sembahyangkan dia, dikaitkan orang yang solatkan jenazah itu orang yang tidak mensyirikkan Allah. Dikaitkan jugalah. Tapi kalau dibuat 3 saf, imam, makmum yang sembahyangkan jenazah itu adalah orang yang tidak mensyirikkan Allah, dia benar-benar seorang yang Islam, buat 3 saf, nescaya orang yang disembahyangkan itu Allah Ta'ala beri kepadanya syurga. Dan kita pergi yang terakhir sekali, yang ke-50. Yang ke-50, amalan apa? Amalan ke-50 adalah amalan menghiburkan, menggembirakan orang lain yang ditimpa musibah. Ditimpa musibah. Cara untuk menghiburkan orang yang kena musibah, kita selalu sebut dengan istilah ta'ziyah. Ta'ziyah, kan? Bukan sekadar ucap takziah. Takziah ni perbuatan menghiburkan orang yang ditimpa musibah. Takziah. Tapi kita sedia maklumlah, orang Melayu ni dia faham. Kalau kawan dia cakap takziah, dia fahamlah takziah. Tapi sebenarnya dia mengucapkan takziah tu, itulah takziah. Sebab takziah ni perbuatan menghiburkan orang ditimpa musibah. Kita tengok hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya. Kalau ikut Al-Imam Nawawi, hadis ini adalah hadis statusnya hasan. Okey, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin." Tidaklah seseorang yang beriman yang dia bertakziah kepada saudaranya di atas perbuatan musibah yang menimpanya, illa kasahullahu subhanahu min hulalil karamah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan,
akan memakaikan orang yang dia selalu menghiburkan, menenangkan orang yang kena musibah, Allah akan pakaikan dia apa? Pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Nabi tak sebut syurga. Tetapi kalau kita belajar tentang syurga, ahli syurga ini di antara nikmat-nikmatnya, mereka akan mendapat perhiasan pakaian-pakaian yang indah-indah. Di hari akhirat, orang yang dapat pakaian yang indah, pakaian yang mulia ini hanya diberikan kepada orang-orang yang layak memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Habislah amalan yang ke-50. Dan itulah nota yang saya ada berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Selesai. Jelas? Faham ya? Ada 50 amal. Alhamdulillah. Pada pagi ni kita dah belajar 50 amal. Kita tinggal lagi dalam 60, kita tinggal lagi dalam 16 amal je sebenarnya. Walaupun buku tu dia tulis 62 amal, tapi sebenarnya ada 66. 66 amal. Kenapa jadi 66? Sebab waktu buku ini dicetak semula, dia punya cover dia tak tukar. Mula-mula cetakan pertama, cetakan mula-mula 62 amalan. Tapi selepas cetak kali kedua, penulis dia buat penambahan, jadi 66. Sebab tu kalau kita tengok dekat konten dia, tengok dekat daftar isi, kita akan jumpa amal tu semua sekali dalam tu ada 66. Tapi dia tulis 62 pada cover dia. InsyaAllah kita akan belajar. Bermakna setakat jam 11.30 ni, kan 11.35 ni, kita dah belajar sehingga 50 amal. Ada lagi beberapa amal saja. InsyaAllah kita boleh khatamkan buku ni. InsyaAllah. Kalau hari Rabu yang lepas, kita telah berjaya dengan rahmat dari Allah. Allah telah tolong kita semua. Telah berjaya mengkhatamkan buku 100 faedah kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Kita dah khatam. Jadi hari ini kita juga berusaha untuk menghatamkan, tapi kita baru sampai amal ke 50. Dan kita ada waktu lagi. Apa kata kita semua teruskan dengan amal nombor 41, tapi saya tak beri nota lah lagi pada tuan-tuan dan perempuan. Tapi tak apa, saya ada nota yang lain. Saya pernah bagi tuan-tuan nota penuh kan? Masih ingat tak? Ada kan? Saya dah bagi nota penuh kan? Maaf. Ada. Saya dah bagi nota penuh. Kita teruslah kepada amal nombor. Ada kan? Saya dah bagi nota penuh kan? Tak ada lah Ustaz. Ada dalam Telegram. Dalam grup saya dah bagi nota penuh. Oh, dalam Telegram. Ada. Saya dah bagi nota penuh tak? Tak ada ya? Ada Ustaz. Ustaz pernah bagi nota penuh. Ada. Saya dah bagi nota penuh. Sampai 60. Dapat tak? Ada. Saya dah bagi nota penuh rasanya. Kejap. Ke tak ada? Bukan, itu bukan nota, itu nota Surah Yusuf kot. Saya bagi sampai 50 je kot. Belum lagi rasanya. Belum rasanya, tak adalah. Tak apa. Saya ada nota yang, sebenarnya saya dah ada nota ni penuh. Sebab saya pernah mengajar berapa kali dah tajuk ni khatam. Tapi nota penuh tu saya tak edit dengan lebih cantik lah. Waktu tu kita buat je. Saya tunjukkan ya. Terus kita belajarlah waktu kita berjalan, kita ada peluang belajar, kita belajarlah. Ya, dalam kesibukan ni kan. Terbelajar. Moga-moga Allah Ta'ala beri kita rahmat. Ya, saya tunjukkan nota dia. Pembuka. Saya ada banyak nota tuan-puan. Sebab biasanya kelas memang saya bagi nota. Cuma saya tak kongsi je lah nota yang kita tak belajar tu. InsyaAllah nanti kalau ada ruang, Allah bagi kita pulang belajar, kita akan kongsikan. Okay, sekejap Ya. Sekejap kita tengokkan nota ni. Ustaz, boleh tumpang tanya kejap Ustaz? Boleh. Ni yang last tadi ni kan ada doa takziah tu. Adakah, lupa. Tak, saya akan ajar. Tak apa tu? Adakah kita bila cakap takziah dekat seseorang tu, kita
baca doa ni? Ya, itu yang saya cakap tadi tu. Dia bukan, nampak tak notanya? Nampak tak? Nampak. Okey. Dia bukan sekadar ucap Nampak, takziah. Ustaz. Dia bukan sekadar ucap takziah. Takziah tu perbuatan kita menghiburkan orang. Tapi orang kita sedia maklum, takziah tu macam dia kata sabarlah. Tapi kalau boleh kita ikut sunnah Nabi. Ini doa Nabi. Ini doa yang Nabi suruh kita buat. Ini ucapan doa bagi orang takziah. Doa ini Nabi pernah titipkan kepada utusan yang dihantar oleh salah seorang anak Nabi. Dari kata dalam kitab As-Solihin, kita dah belajar tajuk ni dalam kitab Sabar. Yang pernah cucu Nabi meninggal. Mula-mula cucu Nabi ni sakit kali pertama. Maka anak-anak Nabi ni pergi hantar utusan beritahu dekat Nabi. Tapi masa tu Nabi tak dapat nak pergi. Nabi tak dapat nak pergi tengok cucu dia sakit. Kali kedua datang, kali kedua utusan Nabi, dia beritahu bahawa cucu dia dah meninggal. Terus Nabi boleh pergi. Masa itulah di antara yang Nabi titipkan maklumat ni. Inilah hadis tu. Inilah doa takziah. Doanya apa? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang dia ambil dan hak Allah lah untuk apa yang dia berikan. Hak Allah tu maksudnya Allah Ta'ala dia berhak, dia macam ni. Pertama, doa takziah ni ingat. Doa dia macam ni. Doa ni Nabi kata, sesungguhnya kepunyaan segala-galanya adalah Allah kan memiliki segala-galanya. Maka Allah Ta'ala berhak dia ambil yang dia punya, dia berhak dia nak bagi apa yang dia punya. Itu maksud dia. Maknanya kalau kita kata tentang sakit, orang tu sakit, kita ucap takziah. Kalau dia meninggal kan, ada orang meninggal, kita cakap takziah. Maknanya orang yang meninggal itu hak Allah. Allah lah yang beri orang itu pada kita dan Allah boleh ambil balik orang itu pada kita. Sebab tu Nabi titipkan doa ini. Lepas tu Nabi kata, wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu yang ada di sisi Allah itu, dia ada masa-masa yang telah Allah tetapkan. Maknanya, setiap yang ada pada kita ni, dia ada tempoh expired dia lah. Macam kita ni nanti, Allah telah tetapkan. Bila kita akan pergi meninggalkan keluarga, bila kita pergi meninggalkan pasangan, bila kita akan pergi meninggalkan anak-anak. Semua tu telah Allah tetapkan. Anak kita ada ajal yang Allah, ajal ni orang Melayu kita faham macam mati. Sebenarnya ajal adalah masa sesuatu yang telah ditetapkan tempoh akhir dia. Itulah ajal. Ajal ni tak mestinya pada manusia. Kita boleh kata, kereta aku ni dah sampai ajal dia dah. Macam tu. Maknanya Allah tetapkan. Kereta kita ni boleh guna selama 10 tahun sahaja. Jadi kita nak kata, mana kereta kau yang aku tengok selalu bawa tu? Dah sampai ajal dia dah. Kan? Boleh guna perkataan ajal tu. Sebab ajal tu merujuk kepada masa-masa yang telah Allah tetapkan. Jadi tengok betapa bijaknya Nabi kata. Kan mula-mula bagi tahu. Kita bagi takziah, bagi tahu pada orang tu, orang yang meninggal itu sebenarnya dia adalah kepunyaan Allah. Kan? Allah berhak ambil balik apa yang dia bagi pinjam, dia juga berhak bagi, dia juga berhak ambil. Lepas tu kalau kita baca pada statement yang kedua tu, Nabi ajar bagi tahu setiap yang Allah beri pada kita, dia telah ada tempoh waktu-waktunya. Lepas tu kena buat apa? Lepas tu pesan lagi. Fal tasbir, engkau hendaklah sabar, wal tahsib, hendaklah engkau mengharapkan ganjaran. Inilah doa yang kita patut baca, yang kita patut titipkan kepada orang yang kita tahu kena musibah. Ucap dia takziah. Macam tu. Jangan sekadar ucap takziah ya, salam takziah. Pertama, salam takziah ni tak ada. Tak ada dalam Islam salam takziah. Islam ni salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu je salam. So jangan mana-mandai ya, salam Isnin, salam Jumaat, salam Rabu, salam Khamis, salam Ramadan. Tak ada. Salam hanya ucapan Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum wabarakatuh. Itu betul dia. Jadi kita katalah takziah. Jadi kita ambil ayat ni, titipkan dekat dia. Dia kata takziah, saya ucapkan takziah sebagaimana yang Nabi SAW ucapkan
Bacalah hadis ni, moga-moga orang dibaca dia tahu, dia boleh maksudnya dia boleh menerima dengan tenang hati, dengan hati yang redha bahawa itu semua pinjaman Allah, itu adalah hak Allah. Kan Allah berhak ambil, Allah hamba pulangkan. Bagi tahu pada dia nak buat macam mana, ajalnya sudah sampai. Tapi kena buat apa? Kena sabar. Harapkan pahala oleh Allah. Jangan sabar saja, tapi harapkan pahala dari Allah atas ujian musibah tersebut. Allahu ta'ala alam. Okey, kita sambung lagi. Cuba tengok, ada tak nota? Terima Siapa pernah kasih dapat? Ustaz. Sama. Dapat tak nota amal nombor 1? Tak ada kan? Saya tak bagi lagi rasanya. Tak ada. Dia bagi sampai 50. Okey, tak apa, tak apa. Ya. Yang saya bagi tu nota surah Yusuf kan? Yusuf saja. Kisah Yusuf. Okey, tak apa. Siap dia saya bagi. Okey, tapi saya dah ada sebenarnya. Saya ada nota penuh tu. Tapi sebab saya akan buat editing, sebab masa saya buat nota penuh ni, saya tak buat semua hadis dalam buku. Saya cuba ambil satu hadis saja. Yang tu. 2 hadis saja. Jadi saya akan kemas kini lagi. Kita terus belajarlah sebab waktu kita masih ada ya. Kita cepat kita belajar. Saya cadang saya nak habiskan juga bulan Ramadan buku ni. Supaya nanti lepas raya, Syawal, kita dah pergi buku yang lain. Dah ada dah, sebenarnya buku-buku nak belajar tu dah ada. Nanti kita belajar. Okey, kita pergi kepada amal nombor 51. Satu ni mudah je faham. Dia ringan je. Sebab apa? Kita dah jumpa dah amal nombor 51 ni. Tapi amal 51 ni, kita jumpa pada bab beri makan tu. Hadis tu kita jumpa pada bab beri makan. Okey, bab beri makan. Tuan ingat tak bab beri makan nombor berapa? Bab beri makan tu, kejap. Kalau kita tengok pada konten, kita bukan beri makan. Kita jumpa pada menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Sekejap. Belum ya menyebarkan salam ke belum ke saya? Okey, jom kita pergi kepada hadis ni lah. Okay, kita tengok hadis ni. Okey, amal nombor 51 ni sebenarnya dia banyak amal. Tapi kenapa penulis ni letak 51? Sebab hadis ni amal dia banyak tapi disebut dalam satu hadis. Sebab tu dia letakkan amal nombor 51. Tapi kalau tuan-tuan nak pecah-pecahkan dia, sebenarnya amal ni dia banyak. Dia bukan satu je. Iaitu apa tau? Okay, amal ni sebenarnya menyebarkan salam, memberi makan, menyambung silaturahim dan melembutkan perkataan. Guna perkataan yang lembut, perkataan yang halus. Ini 4 perkara ni. 4 perkara ni sebenarnya dalam satu hadis. Dia adalah sebut dalam dia bukan sebuah hadis, dia akan sebut dalam hadis-hadis yang sama. Sebab tu penulis kitab ni dia letak di bawah amal nombor 51. Tapi 51 ni dia boleh pecahkan lagi. Dia boleh okey, sekejap ya. Dia boleh dipecah-pecahkan lagi kepada beberapa amal. Okey, kita belajar. Okey, pertama apa? Kita tengok. Dalam buku ni dia ada bawa lebih kurang dalam 4 hadis. Okey, kita terus pergi kepada hadis pertama. Saya terus pergi kepada hadis yang sebab dalam lepas tu kata nota ni sebab satu hadis je. Lepas tu nota yang saya nak edit, saya nak bagi tuan-tuan puan ni, saya masukkan semua hadis. Tapi kita ambil satu hadis lah. Satu hadis saja kita baca. Hadis ni siapa yang ada buku dia letak pada hadis nombor 2. Dalam buku amal nombor 51 muka surat 114 sampai muka surat 116, amal tu dia ada 4 hadis. Tapi dalam nota yang saya yang lama ni, saya hanya bawa satu hadis saja. Tapi ni hadis kedua. Okey, hadisnya berbunyi. Hadis ni sebenarnya datangnya daripada Abdullah bin Salim radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam ni maknanya banyakkanlah mengucap ucapan memberi salam tu. Bukan salam tu maksudnya salam tangan. Maknanya ucapan salam. Banyakkan. Sebarkan maknanya banyakkan. Selalukan. Memberi salam. Lepas tu, wa at'imut ta'am. Memberi makan. Ni pun telah saya ulas.
Beri salam kalau nak banyak tidaklah hanya kepada orang yang kita kenal. Orang tak kenal pun kita bagi salam. Sebab kita nak banyakkan salam. Lepas tu kita kena memberi makan. Memberi makan tidak semestinya kepada orang yang susah saja, yang tak ada makan. Tak, beri makan ni kepada kawan-kawan, kepada jiran-jiran, orang seofis, semua boleh. Khususnya lagi lah kalau memang orang yang betul-betul memerlukan makan. Dan memberi makan juga termasuk memberi makan kepada orang yang kita kena beri nafkah makan. Anak-anak, kepada isteri, kepada sebagainya pun termasuk dalamnya. Kemudian juga kepada orang yang menyambung silaturrahim. Dan juga kepada orang yang salat di waktu malam ketika orang lain sedang tidur. Oh lupa, hadis ni sebenarnya saya baca ketika kita belajar di The Solihin tajuk Qiyamul Lail. Sedang solat dia tengah tidur tu. Lepas tu Nabi kata, kalau kau buat semua amal ni, menyebarkan salam, membanyakkan ucapan salam, kau memberi makan, menyambung silaturahim, kau melakukan salat malam ketika orang sedang tidur di waktu malam, 4 ni kata Nabi, engkau akan dimasukkan dengan ucapan salam. Dengan ucapan salam. Ucapan salam ni adalah ucapan doa kesejahteraan. Maksud dia lain juga, memang malaikat-malaikat memberi salam ketika kita nak masuk ke dalam syurga pun membawa maksud itu. Jadi nampak ada banyak kan sebarkan salam, tapi dekat tempat tu penulis ni dia letak hanya amal nombor berapa? 51. Sebab hadis tu dia combine 4 amalan dalam satu hadis, riwayat Muslim. Jadi pada hadis satu ni pun kita macam dah boleh amal lah. Sebarkan salam, sebarkan salam. Sebarkan maknanya perbanyakkan salam. Berilah salam. Orang kenal ke, tak kenal ke. Kalau pergi nanti nak pergi kedai, kan, atau nak pergi pasar raya ke, atau tak nak pergi beli barang ke, jumpa orang kat pasar, Assalamualaikum. 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 Itu kalau paling pendek lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa. Daripada jumpa orang yang guard yang jaga kita, dah tulis ke belum, dah scan ke belum khutbah tu. Assalamualaikum. Kalau Islam kan, Assalamualaikum. Masuk je kat dalam, jumpa orang, Assalamualaikum. 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 Peluang nak dapat masuk syurga. Dah lah solat malam, malah nak buat. Ucapan salam pun malah nak ucap. Ya Allah, ruginya lah kan. Sambung silaturahim dan sebagainya. Dapat okey. Hadis yang pertama dan ketiga dalam buku ni dia sebenarnya sama je seperti mana hadis yang kedua ni. Hadis core dia sebenarnya duduk pada hadis yang kedua. Kalau kita baca pada hadis nombor 3 dalam buku ni, hadis nombor 3 ni Nabi sebut tentang gambaran nikmat syurga. Kalau macam ni kata masuk syurga je. Tapi dia tidak sebut macam mana nikmat dalam syurga tu. Pada hadis ketiga dalam buku, muka surat 115 tu Nabi sebut. Nabi kata, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya di dalam syurga ada bilik-bilik, kamar-kamar, maknanya bilik-bilik yang bahagian luar dia nampak dari dalam dan bahagian dalamnya nampak dari luar. Itu hadis nombor 3. Maknanya masuk syurga lah. Tapi hadis ketiga ni dia menceritakan lagi orang yang buat 4 amal ni, dia dapat masuk syurga. Syurga tu macam mana? Dia akan dapat bilik-bilik yang mana bilik tu dari luar pun nampak, dari dalam pun, yang dalam nampak kat luar, luar nampak dekat dalam, yang mana Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang at'amat ta'am, yang memberi makan. Cuma hadis ketiga ni dia tambah satu lagi. Apa dia? Perbuatan satu lagi. Dia kata wala wa alanal kalam. Orang yang melembutkan perkataan. Wataba'us siyam. Wataba'us siyam ni orang yang lepas puasa dia puasa lagi. Puasa dia puasa lagi. Maknanya orang yang banyak berpuasa. Wathalla bil laili wan nasu niyamun, dan orang yang salat malam ketika orang sedang tidur. Rupanya penting hadis ketiga ni. Sebab tu waktu saya buat nota yang lama ni, saya buat satu hadis. Tapi sebenarnya ada hadis yang lain, dia memberi maklumat lain, pertambahan maklumat, menguatkan lagi maklumat tu. Lepas tu saya tak nak bagi yang saya ada sekarang ni, saya nak bagi.
sebab saya akan masukkan lagi 2 hadis seperti mana ada di dalam buku. Jadi hadis ketiga tu orang yang melembutkan perkataan. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan kalau bercakap, cakap siang pandang-pandang kata orang kan. Atau lagu kan. Cakap siang pandang-pandang sebab apa? Sebab perkataan ni berbisa tau. Perkataan ni berbisa. Pedih, boleh sentak orang kan. Jadi dalam kita bercakap tu, kita kena tengok konteks. Kena tengok keadaan orang kita nak cakap. Maka pilihlah perkataan yang lembut, bercakap dengan lembut. Kan? Tapi kalau bengih keras pun tak boleh juga. Kan? Nanti, jadi orang yang ada sifat macam ni, dijaga perkataan dia lembut dalam dia berbicara itu, bukan lembut tu mesti kena jadi lembut yang macam maknya tu, bukan yang tu. Lembutkan perkataan tu maknanya tutur katanya dijaga, intonasinya kan. Maka itu di antara dapat masuk syurga. Jadi kita dah habislah amal 51 tu. Nampak tak 51 tu apa amal dia? Sekejap. Ni, sebarkan salam, beri makan, jaga silaturahim dan melupakan perkataan. Okey, selesai. Kita pergi amal 52 boleh? Ada waktu lagi kan tuan-tuan dan puan? Tak ke mana kan? 51. Okey, kita pergi kepada amal nombor 52. Boleh? Boleh lagi ke ni? Nanti kita buat satu kelas lagi, insya-Allah kita akan habiskan. Amal nombor 52 adalah amalan mengisi soft yang kosong. Isi soft yang kosong. Kadang-kadang kita tengok orang perempuan lah, kadang-kadang tengok jemaah perempuan ni kadang-kadang kan, satu semayang kat hujung, satu semayang dekat hujung kanan, sudut kanan, satu semayang dekat sudut kiri. Orang lelaki ni dia nampak, dia biasanya memang kita nampak dia duduk ni. Jadi lepas ni macam ni. Kalau ada sos sembahyang yang kosong, kita tengok dekat depan kita ke, ataupun dekat tepi kita kanan dan kiri ke, kita buat apa? Cepat-cepat kita isi sos kosong tersebut. Dapat kelebihan masuk syurga. Dalam buku ni, penulis ini dia kemukakan ada 2 hadis. Hadis yang kita nak baca ni, yang dia dinota, yang saya papar di depan sekali tuan-puan, ini adalah hadis yang pertama. Hadis riwayat Al-Imam Tabrani. Sabda Nabi SAW. Hadis ni sebenarnya daripada Aisyah. Yang mana Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengisi sadda furjatan fi saffin, sesiapa yang mengisi barisan saf yang kosong, Allah Ta'ala akan mengangkat kepadanya 1 darjat. Maksudnya diisi tempat kosong, kan? Dia tengok ada kosong, dia rapatkan, Allah akan angkat dia dengan 1 darjat. Lepas tu Allah akan wabana lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala akan bina untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Lepas ni janganlah kita tak ambil peluang tu. Ambil peluang isi tempat kosong. Kerana Allah akan angkat kita 1 darjat dan Allah akan bina kita satu rumah dalam syurga. Sebab apa tuan-tuan besarnya sambung soft ni? Kalau kita belajar dalam bab soft soft ni sampai Nabi pernah menyebut dengan 3 perkara. Orang yang menyempurnakan soft ni, itu tanda orang itu iqamatis solah, dia mendirikan solat. Dalam perkataan lain, Nabi kata soft yang sempurna ni, soft yang rapat ni, soft yang sempurna ni, kata Nabi, min tamamis solah, di antara sempurnanya solat. Kalau tadi, yang pertama Nabi kata, soft ini tanda dia mengerjakan solat. Perkataan kedua Nabi kata, menandakan tamamis solah, menandakan orang yang menyempurnakan solat dia. Maknanya solat itu dikatakan betul-betul solat ke tak solat, tengok pada soft orang sembahyang. Kalau nak tahu solat tu sempurna tak sempurna, tengok kepada soft itu sendiri. Tengok betapa besarnya soft ini. Sebab itu Nabi menggalakkan, nak bagi motivasi kepada umat dia, kan, ini rahmat daripada Allah kepada umat Nabi. Kalau jumpa soft kosong, penuhkan, rapatkan soft kosong itu. Allah beri kepadanya jalan syurga. Dan kalau kita baca dalam buku, dalam buku ni dia ada tambah hadis lain
dia tak sebut tentang syurga, tetapi Nabi kata kelebihan dia ghufira lahu, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah amal nombor 52. InsyaAllah nanti kita sambung amal yang berikutnya pada kelas yang akan datang. Cuma minggu depan tu dia dah masuk bulan Ramadan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak lanjutkan belajar macam hari Sabtu ni, boleh. Tapi kita cuba, kita pendekkanlah. Tak payahlah kita ambil sampai 1 jam. Sebab mungkin pagi orang tadarus. Lepas tu nak mendengar pula ustaz ni kan. Jadi takut kita penat. Sebab jam 3 petang, saya ada kelas yang kita dah confirm kan. Iaitu kita akan buat kelas belajar nama-nama surah. Sangat sesuai belajar sebab kita berada pada bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Maknanya kalau hari Sabtu minggu depan, kita pukul 3 petang, kita akan belajar tentang nama-nama surah yang kita akan belajar nama surah Al-Isra'. Dah sampai pada surah Al-Isra'. Kalau sebelum ni kita buat hari Rabu malam. Kan? Tapi sebab Ramadan, penganjur yang dianjurkan oleh Nia Academy, dia tukar pada hari Sabtu pukul 3. Jadi kalau tuan-tuan nak habiskan buku ni, sayang, sikit je lagi sebenarnya. Lepas tu kita boleh khatam. Kita boleh tamat pada bulan Ramadan ni. Sambil khatam Quran, tamat buku ni sekali. Masya Allah. Kalau tuan-tuan nak buat, insya Allah. Sebab kelas hari Sabtu ni kita tak terikat dengan siapa-siapa. Saya tak perlu terikat dengan penganjur mana-mana. Jadi tuan-tuan lah penganjur dia sebenarnya. Jadi kalau tuan-tuan nak buat, tuan-tuan nak jalan, saya insya-Allah kita boleh buat. Tapi kita buat pendek je lah. Kita buat pendek waktu, tapi kita buat selalu. Lama-lama habislah. Target Ramadan kita habis. Jadi kalau tuan-tuan nak buat kelas pukul 3, ada juga kan. Bila tuan-tuan nak rehat sekejap kan. Ramadan ni dia penat. Kita perlukan tidur sekejap, rehat. Tambah lagi waktu qailulah pula tengah hari kan. Kalau macam ni, kita boleh terus rehat. Qailulah sekejap. Sebab kita habis pukul 12. Pagi kita tak buat apa-apa sangat sebab Ramadan kan orang tadarus kan. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak teruskan, saya cadang kita boleh tukar, kita buat hari Ahad. Sebab hari Ahad, kalau kelas sekarang ni kita sedang buat alam barzah. Hari besok alam barzah tamat. Berapa bab kan? 15 bab kot sepanjang ni kita belajar. Hari besok alam barzah akan tamat. Kita akan khatamkan tajuk alam barzah tu itu hari esok, hari Ahad. Maknanya bermula minggu depan, hari Ahad tu ada kosong. Hari Ahad tu ada kekosongan. Jadi kalau kita nak isikan tambung belajar amal yang ke-53, kita sambung, kita boleh buat hari Ahad. Kita boleh buat pukul 3 petang ke? Kan mungkin ada tenaga ataupun nak lewatkan sikit 3.30 pun boleh. Tak payah belajar lama-lama. Sejam cukup. Sekurangnya kita dapat baca 4 amalan ke, sekali kelas lagi pun insya-Allah boleh habis. Boleh tuan-tuan puan boleh ke macam mana tuan-tuan dan perempuan ni? Boleh Ustaz. InsyaAllah. Boleh Ustaz. Nanti. Kalau nak buat tu pukul berapa? Nak buat pukul berapa? Pukul 3. Kita buat pukul 3 hari Ahad. Ya, cantik. Boleh Ustaz, boleh. Okey, kita buat pukul 3 hari Ahad minggu depan. Kita sambung kepada amal nombor 53. Kita baca sejam cukup. Lepas tu kita sambung lagi Ahad yang berikutnya. Kan insya-Allah. Kalau kita, sebab tajuk yang berikutnya dia tak berat. Dia bukan teknikal sangat nak faham. Cuma kita kena ulas sikit, tahu amal tu apa. Kan? Terus kita lanjutkan. InsyaAllah saya kalau kita buat 2 kelas lagi, mungkin insyaAllah kita boleh habiskan kot. Kita boleh khatamkan. Boleh ya? Okey, minggu depan kita buat hari Ahad jam 3 petang. Nanti saya ubah poster. Saya akan ubah poster kelas ni. Dan malam ni kalau tuan-tuan nak ikut, saya akan mulakan kelas baru. Kelas baru ni maksudnya kita akan guna modul
memahami juzuk-juzuk dalam Quran. Kan selama ni baca Quran juzuk pertama, lepas juzuk 2, kita nak khatam Quran bulan Ramadan. Tapi nak tahu tak juzuk 1 cerita pasal apa, juzuk 2 cerita pasal apa, juzuk 3 cerita pasal apa. Iaitu yang saya akan buat sepanjang bulan Ramadan ni. Kita nak hidupkan Ihya Ramadan. Tapi untuk pengenalan tajuk tu malam ni insya-Allah saya akan mulakan selepas Isyak jam 9 kita akan mulakan dengan pengenalan tajuk. Nota nota tu saya akan siapkan nanti. Lepas tengah hari sekejap ni, lepas zuhur ni insya-Allah saya akan mula siapkan nota tu. Maknanya kita akan dapat mempelajari tentang 30 juzuk. Bukan baca Quran 30 juzuk. Tapi kita tahu, juzuk 15 ni sebenarnya cerita pasal apa. Juzuk 28 ni cerita semua pasal orang perempuan. Kita tak perasan tau. Juzuk 28 tu, kalau kita baca juzuk 28 tu, kan, permulaan juzuk tu pasal perempuan, hujungnya pasal perempuan. Juzuk Amma ni, orang kata juzuk Amma ni, apa juzuk Amma? Jadi, ni kita panggil kaedah belajar cepat untuk khatamkan juzuk. InsyaAllah saya akan buat dia. Cuma minggu depan tu saya tengah duk fikir kalau ikut tarikh dia kita nak mula hari Isnin. Hari Isnin pun kita akan mula tapi kita nak kena buat malam. Ataupun tuan-tuan nak buat petang. Mana lebih elok? Nak buat 10 malam ke nak buat petang? Petang lah Ustaz. Sambil-sambil masak tu boleh dengar. Kalau tuan-tuan nak buat petang, Malam nak ngaji. ikut. Nak Qiyam Ramadan nak Qiyam Ramadan. Takut okey. Maksud dia macam ni. Kalau kita nak buat petang, kita akan buat tengoklah nanti macam mana. Saya pun tengah duduk discuss balik insya-Allah. Sebab kita nak hidupkan malam Ramadan tu sebenarnya. Nak hidupkan malam Ramadan, kita nak kempen supaya apabila ingat Ramadan, bulan Quran. Ingat Ramadan, bulan Quran. Syahrul Quran. Jadi untuk pengenalan malam ni, untuk pengenalan modul kita yang akan datang, untuk minggu berikutnya, saya nak buat sesi pengenalan pada malam ni. Serba sedikit tentang bulan Quran, apa kita nak belajar. Pagi Ustaz. Nak pagi. Pagi ada kelas, tak apalah. Pagi takut tadarus pula. Betul. Terserah, tak apa. Nanti insya-Allah kita bincang-bincangkan. Petang mengajar. Petang ngantuk, betul. Petang mengantuk. Mengajar bukan ngantuk, mengajar. Ustaz jangan lupa Isnin 26 hari bulan Ustaz dah ada program dengan kami. Okey, saya faham. Itu kita buat. Jangan lupa. Itu kita buat petang ke apa? Itu petang kan faham. Iyalah. Petang Ustaz ya. Kalau petang ni saya terikat dengan kelas Isnin dengan kelas hari Sabtu. Tapi insya-Allah lah. 26 ya. Penguat dia saya nak buat malam lah kot. Sambil-sambil nak tidur tu, tapi taklah tengah malam. Kita buat dalam kita buat dalam sejam je kot, dalam sejam je lah macam sejam je. InsyaAllah. Okey. Ustaz susun Ustaz punya program. Okey. Ada soalan nak tanya sebelum kita tamatkan? Boleh saya tanya satu tak Ustaz? Boleh. Tadi Ustaz ada cakap tentang saf tu kan. Ya. Di tempat saf kosong. Maknanya kalau katalah kita masuk dalam surau kat mana-mana, nampak orang tengah semayang, seorang aja, kita boleh join dia lah tanpa kita mengetahui dia kat mana-mana, ambil rakaat mana. Macam tu. Ya. Boleh. Dia seorang lepas tu? Tapi dia memanglah dia seorang-seorang, dia mana ada niat sebagai imam, tak apa kan? Kita masuk sebagai makmum, kita niat makmum ke macam mana? Kata nak memenuhkan saf tadi. Sebab selalu kalau perempuan, dia akan masuk, dia cari tempat yang selesa untuk dia akan semayang sendiri-sendirilah. Walaupun ada orang lain semayang. Okey. Yelah, macam ni. Kalau dia semayang berimam, memanglah berat untuk dia sambung saf tu. Tapi kalau dia tak nak jadikan orang tu imam, dia semayang seorang tu tak apa. Dia semayang seorang tu tak apa. Untuk kita. Tapi kalau berimam, maksudnya kalau orang dah memang kita tahu dia berimam lah, dia memang 2-3 orang memang ada, kita join itu faham lah. Kalau itu saya tahulah. Tapi ini bermakna bukanlah maksudnya bukanlah bermakna kita
dipaksa untuk berjemaah tu. Tapi kalau ketika ada kosong, contohnya yalah kalau kita nak masuk imam tengok ada kosong lagi ni. Kan? Kita boleh masuklah untuk menjadi makmum, ataupun ketika solat ada yang kosong maka kita bergerak. Nak bergerak ketika solat tu tak perlulah kita kira 1, 2, 3. Macam kita kan takut nak bergerak 3 lebih kan. Sebenarnya pergerakan-pergerakan di solat-solat tu, kalau jenis nak sambung saf, kita bergerak je seperti biasa bergerak. Tapi tak sampai berlari. Bergerak macam biasa, maka kita tak perlulah 1 langkah, 1 langkah, 1 langkah. Sebab pergerakan kita tu bukan pergerakan yang tak ada tujuan. Pergerakan yang nak menyempurnakan saf itu. Maka kita bergeraklah seperti biasa kita bergerak. Jadi tak perlulah macam nak tunggu 1. Lepas tu 1 lagi langkah. 2. Jangan. Tak perlu bergerak macam biasa saja. Tapi taklah sampai kepada perbuatan berlari. Jelas dengan itu. Sambung saf tu sayang sangat. Sambung. Okey. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, siapa dulu siapa dulu ni? Ya. Ada apa? Okey, saya Kak Mazidah ni. Tadi sambil buat kerja untuk mak, saya terdengar. Maknanya Ustaz, jika seseorang meninggal, katalah macam Ustaz tadi mengatakan kalau meninggal, katalah overseas, nak bawa balik mayat ke Malaysia, sebenarnya memang banyak fadilat dia jika dikuburkan di mana dia meninggal, ya Ustaz ya? Tadi Betul, Ustaz ada kalau mention. ikut hadis tadi, ya. Jadi apa Patutnya, fadilat Ustaz? Minta maaf saya boleh tak Ustaz? fadilat tadi tak apa. Fadilat tadi tu kita dah sebut, dia akan dapat keluasan ukuran di dalam syurga itu diukur jarak dia. Dia ukur jarak dia. Okey. Bermakna Ustaz, jika sesiapa meninggal, katalah kalau tak overseas pun, katalah tinggal di KL, meninggal di Terengganu, sebenarnya lebih kita patut galakkan ahli keluarga mengatakan dikebumikan di mana dia meninggal. Tapi kita tidak, sebelumnya Ustaz, tidak ada sesiapa yang menekan perkara tersebut. Tetap juga nak bawa balik ke tempat tinggalnya. Betul tak Ustaz? Betul. Kalau sebenarnya macam kita belajar tajuk Alam Barzakh tempoh hari, orang yang dia sebenarnya Nabi kata pertama, Nabi kata asri'u bil janazah. Sunnah Nabi dipersegerakan menguruskan jenazah. Okey, so kalau kita nak bawa tu, nak tanam dia ke tempat kuburan yang lain tu, dia akan lambat. Sebab kita baca hadis tu, Nabi kata jika dia seorang yang soleh, dia orang baik, maka jika kita menghantar jenazahnya tepat ke tanah kubur, kita telah melakukan kebaikan pada dia. Sebab orang mati ni, dia orang yang baik, sebenarnya dia tak sabar-sabar untuk dia ditanam. Dia tak sabar nak pergi tanah kubur, tapi kita tak ada ilmu, kita seksa perasaan dia. Kita biarkan dia lama macam tu. Sebab tu kita kena pakat dengan AJK masjid, dengan khairat kematian dan semua tu kita kena beritahu. Kita kena cepat, kena ada urus dengan cepat. Kalau boleh malam lah. Kalau mampu ada kemampuan, tak ada halangan, malam lah. Sebab apabila kita boleh kebumikan dia cepat, sebenarnya kita telah buat kebaikan kepada dia. Sebab orang yang mati ni, dia tahu tentang nikmat, kalau dia orang baik kan, kesian dia, kita seksa dekat dia untuk dia dapat nikmat kubur tu, dia dapat nikmat dalam kubur tu. Tapi kalau dia sebaliknya, buat apa kita nak simpan dalam lama? Tapi kita tak katalah orang tu jahat. Tapi itulah hikmah dia. Ya. Sebab kita tak pernah menekankan perkara ni Ustaz dalam ahli keluarga kita. Bawa balik, kena bawa balik tempat asal. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali okey, silakan. Siapa tu? Saya Azian ya. Okey, Puan Azian. Ustaz kata mati kerana penyakit dalam perut dikira sebagai mati syahid. Ya, syahid akhirat. Soalan saya, penyakit-penyakit ketumbuhan contoh macam sakit sis, sakit fibroid, itu pun dikira sebagai penyakit-penyakit dalam perut tu Ustaz? Itulah hadis Nabi tu dia sebut wal batnu syahadatun, orang yang mati kerana penyakit perut. Cuma tak tahu, wallahu a'lam, saya pun tak boleh nak jawab tentang penyakit dalam perut tu penyakit apa, penyakit usus ke, penyakit kembung perut ke, saya tak tahu. Yang tu saya wallahu ta'ala alam. Tapi moga-moga
moga-moga penyakit-penyakit yang di dalam perut itu, yang berkaitan dengan perut itu termasuk dalam hadis ni. Untuk menjawab saya jelas tu, saya wallahu ta'ala, saya tidak ada ilmu tu. Padahal hadis tu Nabi sebut umum je. Okay, Ustaz, terima kasih. Sama. Kalau Nabi cakap tentang ta'un, senanglah kan. Kita kata dia ta'un. Allahu a'lam kat situ. Okay. Orang yang dapat mati syahid akhirat ni, dia termasuk di bawah ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Ni kita dah belajar dah pada kelas hari Ahad. Barzah. Okey, ada soalan, pertanyaan? Ustaz, tadi Ustaz? Ya, Puan Wilda, ya. Tadi saya tak berapa jelas tentang ada Ustaz mention about Datuk Harudin tu. Maknanya kalau kita meninggal dekat mana-mana pun dia punya jarak tu bukan saja kat Madinah sajalah, dekat tanah haram saja dengan Madinah dengan Haram. Maknanya dekat mana-mana je dia ukuran dia tu. Asalnya saya ingat dekat Madinah dengan Mekah saja. Tak. Dia sebab hadis itu, hadis yang Nabi cakap kat Madinah tu, itu hadis sandaran kita. Hadis sandaran yang menjadi sandaran kepada adanya amal tu. Hadis itu maknanya hadis yang amalan kita belajar ni dia muncul daripada kisah Nabi menyembayangkan lelaki yang mati di Madinah. Dia sebenarnya dia ada kelebihan lain mati kat Madinah tu. Tapi ini Nabi menyebutkan tentang kelebihan lain juga kalau tak mati di Madinah. Sebab orang tu memang dia meninggal kat Madinah, dia memang lahir kat Madinah lah tu. Sebab tu Nabi kata kalau dia mati di tempat yang lain. Bukan bermakna Nabi menafikan mati di bumi Madinah. Sebab mati di bumi Madinah dia ada kelebihan lain. Maknanya kalau kita sendiri dapat mati di Madinah, kita akan dapat dua kelebihan lah. Pertama, kelebihan diukur jarak tempat kelahiran kita ini dengan bumi Madinah. Lepas tu pula kita dapat kelebihan lain. Nak tahu kelebihan lain dia apa? Dah pernah belajar kan? Ada ikut tajuk saya buat tentang berkat tak? Saya tak ikut tapi saya tahulah sikit-sikit. Nanti saya bagi nota tentang tajuk berkat tu, mati kat Madinah. Mati kat Madinah ni hantarkan Saidina Abu Umar pun minta mati dekat Madinah. Cuma orang kita ni dia takut untuk mati ketika dia di Madinah kan. Okey, saya tunjukkanlah contoh kan. Nanti nota ni saya akan bagi insya-Allah. Di Mekah pun samalah. Samalah, cuma Nabi sebut khusus di Madinah tu. Kejap. Dia nota ni saya memang nak kongsi, semalam saya janji nak kongsi tapi saya tak sempat nak kongsi. Hari ni saya akan kongsikan dekat grup tu, Telegram tu. Kongsi Ustaz, kongsi tolong. Kejap ni saya tunjukkan dekat Madinah. Sebab tadi Puan Wida tanya tadi supaya kita tak terlepas maklumat ni. Hadis tadi bukanlah Nabi menafikan dia bukanlah menafikan kelebihan mati kat Madinah tu, tapi orang tu dia memang lahir dia memang berada di Madinah dah. Okey, kita tengok ni nota ni sekejap ya. Sekejap, saya akan tunjukkan. Madinatun man tatahhara man takallama. Sekejap ya. Mati di Madinah. Sekejap. Ada tak nota ni? Pernah ikut tak tajuk berkat tu sebelum ni? Ni mati kat Madinah. Nampak tak notanya? Okey, tengok hadis ni. Nampak? Ini hadis dia. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, maksudlah, sesiapa yang berkemampuan untuk meninggal di Madinah, maka meninggallah di sana kerana aku akan bagi syafaat kepada mereka yang mati di sana. Hadis riwayat Tirmizi. Sebab tu kalau kita buat umrah, kita buat ibadat haji, kita mintalah pada Allah kalau boleh mati di tanah haram. Khususnya di Madinah lah. Sebab Madinah kan bumi Nabi. Tempat Nabi kampung kat situ. Tapi mati kat Madinah ni ketika dia kat Madinah tentulah dia ada urusan yang Allah redha lah. Bukanlah pergi kat Madinah tu dia nak buat kejahatan. Contohnya dia pergi kat Madinah sebab dia ada bisnes kat Madinah ke, ataupun dia pergi buat ibadat ziarah kat Madinah ke kan. Ataupun dia pergi ziarah kebetulan anak dia memang belajar kat Madinah ke, siapa-siapa ke. Kalau dia meninggal kat sana,
Nabi kata Nabi akan beri syafaat kepadanya. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Jadi Al-Mubarak Fudi ulaslah. Hadis ni dianjurkan, digalakkan untuk tinggal menetap di Madinah sehingga tiba waktu kematian dia, kemudian dikebumikan di perkuburan Baqi' sekiranya mampu untuk melakukan sedemikian. Tengok doa Umar Al-Khattab. Boleh amal doa ni, riwayat Bukhari ni. Ya Allah. Umar kata apa? Allahumma zuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Dia doa, ya Allah, kurniakanlah aku syahid di jalanmu, matikanlah aku di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ni Bagus. jelas faham tapi hadis tadi itu yang Nabi kata kalau bagusnya lah kalau dia tak mati kat Madinah, bukan bermakna Nabi menafikan kelebihan bumi Madinah, tapi sebab orang itu. Okey, selesai ya. Selesai. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih semua banyak-banyak atas mengimarahkan majlis ilmu kita pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat, memberikan kita berkat. Kita jumpa minggu depan untuk tajuk ini hari Ahad pukul 3. InsyaAllah. InsyaAllah. Aku liquli hadha wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, sama-sama.